Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan segala panggilan silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wal iqbal wa islahi kulli hal. Wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Wa anna Allah yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi alhamdulillah pada pagi ini dapat kita menyambung pengajian kitab Faridatul Faraid bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani rahimahullah. Kitab Faridatul Faraid pada menyatakan ilmu akidah. Ilmu akidah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di atas mazhab Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian kita sambung pengajian kita pada muka surat 3. Muka surat 3 baris yang ke-8 daripada atas ke bawah. Baris yang ke-8 daripada atas ke bawah. Kita masih dalam khutbatul kitab. Dia kata tunazzalu baina nazairiha manzilatal insani minal aini tufaddalu 'alaiha tafdilal iqyani 'alal lujaini. Jadi masih dalam muqaddimatul kitab. Dia nak menyatakan tentang kelebihan kitab dia berbanding kitab yang lain. Tujuan dia untuk mentarghib, menggemarkan kita mempelajari, mengkaji dan mengajar kitab dia. Dia kata tunazzalu baina nazairiha manzilatal insani minal aini tufaddalu 'alaiha tafdilal iqyani 'alal lujaini. Jadi dia menggunakan dengan nilai bahasa balaghah yang agak tinggi. Kalau kami di pondok mukadimah ni kami membahas tentang masalah ilmu balaghah, membahaskan tentang isti'arahnya, isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah, tarusyih, tajrid dan sebagainya. Tapi itu di pondok. Kalau di sini mungkin tak sesuai untuk dibahas. Tunazzalu, dia kata ditempatikan dia antara segala umpamanya daripada beberapa risalah yang kecil. Yakni kitab Faridatul Faraid ini ditempatikan dia antara segala umpamanya daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata. Apa maksud? Ditempatikan dia akan kitab Faridatul Faraid, kitab karangan dia ni, antara segala umpamanya daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata. Jadi kalau kita iktibarkan mata, kitab Faridatul Faraid itu seolah-olah tengah mata, yang lain tu tepi mata. Jadi ini satu isti'arah yang menunjukkan bahawasanya kitab ini lebih daripada kitab yang lain. Dan dilebihkan dia atas sekaliannya seperti dilebihkan emas di atas perak. Dilebihkan kitab ini, yakni didahulukan kitab Faridatul Faraid
berbanding kitab yang lain seperti didahulukan emas di atas perak. Jadi tujuan dia apa? Dia bukan nak memuji kitab dia, tapi nak mentarghibkan, menggemarkan kita mempelajari kitab dia. Jadi seolah-olah kitab yang lain tu perak. Seolah-olah kitab yang lain tu perak, kitab ini emas. Tu. Hariyatan bi an yuharrisa 'alaiha wa tuhdhara fi suwaida'il fuadi haqiqatan bi an turfa'a 'ala manassati at-tarjih wal i'timadi. Sebenar dengan bahawa dilobakan atas mendapatnya dan diingatkan segala bicaranya pada mata hati, dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan. Pengajangan tu maksud dia apa? Pelamin, kelebihan, dan diperpegang dengan dia. Jadi kalau kita orang biasa ni tengok apa maksud, tak reti. Tapi kalau orang yang ahli dalam ilmu balaghah, dia kata nilai balaghah dia tu tinggi. Hariyatan bi ay yuhrasa 'alaiha wa tuhdhara fi suwaida'il fuadi haqiqatan bi an turfa'a 'ala manassati at-tarjih wal i'timadi. Kalau orang Arab dia baca muqaddimah Syekh Ahmad Al-Fatani yang bahasa Arab, dia akan kata ini bukan karangan orang Melayu. Dia kata yang ni karangan orang Arab. Kalau orang Arab membaca muqaddimah faridah yang dalam bahasa Arab, sebenar bahawa dilobakan atas mendapatnya, dan diingatkan segala bicaranya, dan diingatkan akan segala perbahasan yang terkandung dalam kitab Faridatul Faraid pada mata hati, dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan. Pengajangan ni maknanya pelamin. Maknanya risalah ni kita kena letakkan di tempat yang paling mulia dan diperpegang dengan dia. Sebab tu kalau kita tengok zaman dulu, tidak ada orang-orang tua zaman dulu tidak pernah mengaji kitab Faridatul Faraid. Semuanya pernah mempelajari kitab Faridatul Faraid, sehingga di Makkahul Mukarramah kitab Faridatul Faraid itu dipelajari. Wasammaituha Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi, dan hamba namakan dia dan hamba namakan akan dia akan risalah ini dengan nama Faridatul Faraid pada bicara ilmu aqaid. Dia dalam kaedah penulisan dia ada istilah dia wajib sona'i dan sunat sona'i. Dalam kaedah penulisan ada namanya wajib sona'i. Wajib sona'i ni maksud dia apa? Bila kita tulis sebuah kitab, tidak mesti ada benda tu. Yang pertama mendatangkan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya wajib sona'i dalam istilah penulisan. Yang kedua mendatangkan selawat dan salam ke atas Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga mendatangkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat mendatangkan kalimah wa ba'du. Jadi empat ni namanya wajib sona'i. Wajib sona'i maksud dia apa? Apabila nak menulis sebuah kitab, tidak mesti ada empat perkara ni. Yang kedua namanya sunat sona'i. Sunat sona'i tiga perkara. Yang pertama mendatangkan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal tu istilah dalam ilmu badi'. Yang kedua mendatangkan nama penulis. Yang ketiga mendatangkan nama kitab. Itu tiga tu namanya sunat sona'i. Jadi dalam kaedah penulisan dia ada empat namanya wajib sona'i dan tiga namanya sunat sona'i. Jadi mendatangkan nama kitab ini adalah namanya sunat sona'i. Supaya apa? Supaya nanti di belakang hari orang boleh menisbahkan kitab ni kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, supaya tidak berlaku kesalahan nisbah. Kalaulah masalan ada sesetengah kitab tidak mendatangkan nama muallif dan tidak mendatangkan nama kitab, jadi itu agak masalah. Bila kita di belakang hari akan ada orang yang mendakwa-dakwi kitab ni milik orang ni, kitab ni milik orang ni. Masalan kitab
terjemahan hikam Melayu. Terjemahan hikam Melayu ditahqiq oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia kata kitab itu dikhabarkan kepada aku adalah terjemahan bagi Tok Pulau Manis. Tu. Tapi ada setengah riwayat kata terjemahan hikam adalah terjemahan daripada Syekh Daud Al-Fatani. Kerana apa berlaku gitu? Kerana pada muqaddimatul kitab penulis tidak mendatangkan nama penulis. Bila tidak mendatangkan nama penulis, maka jadi masalah. Setengah orang kata kitab Tok Pulau Manis itu pendapat yang masyhur. Setengah orang kata kitab terjemahan hikam adalah milik bagi Syekh Daud Al-Fatani. Sebab tu ulama kata mendatangkan nama kitab, mendatangkan nama penulis itu sunat sona'i, supaya tidak berlaku masalah di belakang hari. Jadi dia kata, dan hamba namakan akan dia akan risalah ini, risalah kitab kita ni namanya Faridatul Faraid. Kalau kita terjemahkan Faridatul Faraid, satu permata daripada segala permata. Jadi kitab ni adalah satu permata daripada ilmu akidah, daripada pelbagai permata yang lain yang membahaskan ilmu akidah. Pada bicara ilmu aqaid, ilmu aqaid ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min faidi fadlihi astamiddu, dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnianya, kurnia Allah, aku menuntuti pertambahan. Tidak ada aku berpegang melainkan kepada Allah, dan tidak aku minta limpah kurniaan dan minta ditambahkan nikmat melainkan hanya kepada Allah. Habis itu. Jadi selesai kita pada muqaddimatul kitab. Kemudian musannif ataupun penulis mula nak masuk bicara dalam maksud penulisan dia, iaitu membahaskan tentang ilmu akidah. Jadi dimulakan kitab dia dengan membahas istilah dia mabadi asyarah. Mabadi asyarah dalam ilmu akidah, yakni pengenalan awal dalam ilmu akidah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu tauhid? Apa kelebihan mempelajari ilmu tauhid? Apa perbicaraan dalam ilmu tauhid? Jadi itu namanya mabadi asyarah. Ada 10 perkara, tapi dalam kitab ni hanya didatangkan 3. Yang pertama mendatangkan ta'rif, yang kedua dia akan mendatangkan maudhu', perbicaraan dalam kitab ni. Yang ketiga dia mendatangkan faedah. Jadi dia hanya mendatangkan 3 perkara daripada 10 mabadi asyarah. Dia kata bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan dalilnya, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Itu ta'rif bagi ilmu tauhid. Jadi ilmu ni dinamakan ilmu tauhid, dan dinamakan ilmu kalam, dan dinamakan ilmu usuluddin, dan dinamakan ilmu aqidah. Dia banyak nama. Bila banyak nama, kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan di atas kemuliaan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ni dia ada setengah orang panggil ilmu tauhid pun dia. Sebab apa dinamakan ilmu tauhid? Kerana dalam perbahasan ilmu tauhid, sebahagian daripada perbahasan ilmu tauhid adalah perbahasan dalam wahdaniyah, mengesakan akan Allah. Setengah orang panggil ilmu kalam. Kerana apa dipanggil ilmu kalam? Kerana di antara perbahasan dia kalam, dan perbahasan kalam ni adalah perbahasan yang agak rumit, sehingga banyak ulama yang tergelincir dalam membahas sifat kalam bagi Allah. Maka dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Dan dinamakan ilmu ni dengan ilmu akidah. Akidah tu maksud dia apa? Simpulan iman, pegangan kita. Dinamakan ilmu akidah kerana munasabah dengan maksud akidah itu adalah simpulan iman. Seolah-olah apabila kita berpegang dengan dia, iman kita tersimpul mati, tidak akan didatangkan oleh syak, waham dan sebagainya.
Dan dinamakan juga ilmu ni ilmu usuluddin, umbi agama. Umbi agama. Ilmu fiqh dinamakan dengan furu'uddin. Ilmu akidah dinamakan dengan usuluddin. Jadi ada banyak nama dia. Ilmu tauhid, ilmu kalam pun dia, ilmu akidah pun dia, ilmu usuluddin pun dia. Jadi apa ta'rif? Apakah ta'rif bagi ilmu tauhid? Dia kata bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Tu segala permasalahan tentang masalah i'tiqadiyah yang dibangsakan kepada agama, yang dinisbahkan ilmu ini kepada agama Islam, yang diambilkan daripada dalilnya, dalil agama yang diyakinkan. Dia berbeza dengan fiqh. Fiqh diambil daripada dalil agama yang bersifat zanniyah, yang bersifat zanniyah. Adapun ilmu akidah diambil daripada dalil agama yang bersifat yaqiniyah. Tu. Masalan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, diambil daripada dalil agama yang bersifat yaqiniyah, tidak ada syak pada dalil agama. Jadi itu takrif bagi ilmu tauhid, ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan, yang diambil daripada dalil agama yang bersifat yaqiniyah, diambil daripada Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu akidah ni sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Dan bicara ilmu ini namanya maudhu'. Apa perbicaraan ilmu akidah? Dia tujuan dia apa? Dia mendatangkan ta'rif, mendatangkan mabadi asyarah, mendatangkan maudhu', mendatangkan faedah, supaya sebelum kita membahas ilmu akidah, kita nampak apa yang nak dibicara dalam ilmu akidah. Tu. Dan bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya bagi Allah, dan pada segala rasul demikian juga, dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul seperti hari kiamat dan lainnya. Jadi perbahasan dalam ilmu akidah itu hanya 3. Yang pertama istilah ilahiyat, perbahasan tentang ketuhanan, hukum ketuhanan. Yang kedua perbahasan tentang nubuat, kerasulan, kenabian. Yang ketiga perbahasan sam'iyat. Jadi perbahasan dalam ilmu akidah ataupun maudhu' dalam ilmu akidah itu 3. Ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Membahaskan tentang ketuhanan, membahaskan tentang kenabian, membahaskan tentang perkara-perkara yang sam'iyat, perkara ghaib. Yang mana percaya perkara-perkara ghaib ni adalah sebahagian daripada sifat muttaqin. Seperti mana dalam firman Allah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi di antara sifat awal bagi orang muttaqin itu adalah beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, iaitu beriman dengan perkara sam'iyat, perkara yang disampaikan oleh Nabi seperti hari kiamat, sirat, mizan, syurga dan neraka dan sebagainya. Jadi perbicaraan ilmu ini pada zat Allah Subhanahu wa taala daripada sekira-kira barang yang wajib baginya. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Jadi perbahasan uluhiyat itu terpecah pada 3. Perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil ke atas Allah, perkara yang harus bagi Allah. 3 caraan. Perbahasan tentang ketuhanan adalah 3 perkara. Yang pertama, mempelajari tentang segala perkara yang wajib bagi Allah. Apakah sifat yang wajib bagi Allah? Wajib bagi Allah bersifat dengan wujud. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat ila akhirih. Itu perkara sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, dalam perbahasan ketuhanan, membahaskan tentang segala sifat yang mustahil ke atas Allah. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan tiada, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan
mumasalah, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan tuli dan sebagainya. Yang ketiga, dalam masalah ketuhanan, perbicaraan ketuhanan membahaskan tentang sifat yang harus bagi Allah. Apa sifat yang harus bagi Allah? Harus Allah Ta'ala mengadakan alam dan meniadakan akan alam. Jadi dalam perbahasan ketuhanan itu akan dibahas 3 masalah ataupun 3 perkara. Yang pertama, perbahasan tentang sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, sifat yang mustahil ke atas Allah. Yang ketiga, sifat yang harus bagi Allah. Dan pada segala rasul demikian jua. Jadi perbahasan dalam ilmu akidah itu tentang perbahasan nubuat, perbahasan tentang kenabian. Apa yang ada dalam perbahasan kenabian? Dalam kenabian kita akan membahaskan 3 perkara. Sifat yang wajib bagi rasul. Rasul wajib bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh dan fatanah ila akhirih. 4 sifat tu. Dan sifat yang mustahil ke atas rasul. Mustahil rasul bersifat dengan khianat, bodoh dan sebagainya. Dan 1 sifat yang harus bagi rasul, iaitulah harus bagi rasul bersifat berperangai dengan perangai manusia biasa yang tidak merendahkan martabat mereka. Jadi itu perbahasan an-nubuwat yang lagi akan dibahas dalam kitab ni. Dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul seperti hari kiamat dan lainnya. Ini dalam bab sam'iyat. Dan dalam perbahasan ilmu akidah yang ketiga, perbahasan sam'iyat akan membahaskan tentang segala perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang ghaib, perkara sam'iyat, hari kiamat, syurga, neraka, sirat, mizan dan sebagainya. Itulah maudhu' dalam ilmu akidah. Kalau kita ijmalkan, dia hanya membahaskan 3 perkara, iaitulah ketuhanan, kenabian dan sam'iyat, yakni perkara yang ghaib. Dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lama. Sebab itulah ada sebuah syair, dia kata, akhi la tatlub ilman, kullu ilmin abdun li ilmil kalam, tatlubul fiqha kay tusahhihal ahkam, thumma aghfalta munzilal ahkam. Akhi la tatlub ilman, wahai saudara, hendaklah kamu menuntuti akan ilmu. Kullu ilmin abdun li ilmil kalam, semua ilmu itu adalah hamba bagi ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Tatlubul fiqha kay tusahhihal ahkam, engkau mempelajari akan ilmu fiqh tujuan untuk mensahkan akan hukum. Summa aghfalta munzilal ahkam, kemudian engkau lalai daripada Tuhan yang memberikan hukum. Jadi seolah-olah kalau kita nak bandingkan ilmu akidah, ilmu tauhid dengan ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf, seolah-olah segala ilmu itu hamba bagi ilmu tauhid. Jadi apa faedah kita mempelajari ilmu tauhid? Dia kata, dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lama. Jadi antara faedah dia, kita akan berpegang dengan pegangan yang jazam, istilah dia. Berpegang dengan pegangan yang yakin, tidak syak, tidak ada waham, tidak ada keraguan. Tu. Jadi di situ kita akan mendapat kejayaan di hari akhirat. Dan agama itu ibarat daripada berhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf atas lidah Rasulnya yang membawakan mereka itu kepada kebajikan yang kekal. Ini dia nak bahaskan tentang ta'rif bagi agama. Apa makna agama? Bolehkah kita nisbahkan kepada agama Islam, kepada selain daripada agama Islam dengan agama? Tu. Jadi ulama membahas, apakah boleh kita menisbahkan kepada agama yang lain daripada Islam sebagai agama? Ulama kata boleh kita menisbahkan agama yang lain daripada Islam sebagai agama, walaupun agama itu agama yang batil. Kerana Allah Ta'ala isbatkan dalam Al-Quran,
wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi boleh kita menisbahkan kepada selain Islam sebagai agama, tapi sebagai agama yang batil. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang menuntut akan selain Islam sebagai agama, yakni barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia tidak akan diterima dan dia di akhirat sebahagian daripada orang yang rugi. Jadi boleh kita nisbahkan selain Islam sebagai agama, tapi agama yang batil. Kerana inna dina indallah wal Islam. Dan agama itu ibarat daripada berhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf atas lidah Rasulnya, yang membawakan mereka itu kepada kebajikan yang kekal. Itu takrif bagi agama. Yang dikatakan agama itu adalah ibarat daripada berhimpunan segala hukum yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita bagi segala hambanya yang mukallaf. Bila kata mukallaf ni maksud dia apa? Manusia dan jin. Cuma kaifiat mukallaf manusia berbeza dengan jin. Syarat nak dikatakan mukallaf bagi manusia 3 perkara. Yang pertama mesti baligh, yang kedua berakal, yang ketiga sampai dakwah Rasul. Cukup 3 perkara ni namanya mukallaf bagi manusia. Tu. Jadi syarat nak dikatakan mukallaf bagi manusia itu 3 perkara. Yang pertama baligh, akal sampai dakwah. Adapun mukallaf nisbah kepada jin tidak disyaratkan baligh. Kalau jin lahir-lahir terus mukallaf, itu jin. Itu yang dibahas oleh ulama. Jadi bila kata mukallaf itu 2 golongan. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Cuma kaifiat mukallaf tu berbeza, Allah Ta'ala letak. Kalau manusia ni syarat ada 3 syarat. Islam dia mesti baligh, akal dan sampai dakwah. Kalau jin lahir-lahir terus dia mukallaf. Jadi segala hukum yang Allah Ta'ala hantarkan, yakni Allah Ta'ala letakkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf. Kalau kita kira dari segi lughah, mukallaf ni diambil daripada kalimah kallafa yukallifu taklif, fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Diambil daripada isim maf'ul, daripada kallafa yukallifu taklif. Dan kalau kita terjemahkan kallafa yukallifu taklif dalam bahasa Melayu dengan makna yang diberatkan. Tu mukallaf maknanya yang diberatkan. Apa maksud yang diberatkan? Setengah ulama dia tafsir yang diberatkan hukum ke atas mereka. Tu. Setengah tafsir lagi tu. Setengah ulama tafsir dinamakan jin dan manusia sebagai mukallaf kerana 2 golongan ni memberatkan dunia dengan dosa. Sebab itulah dinamakan mukallaf. Atas lidah Rasulnya yang membawakan mereka itu akan kebajikan yang kekal. Jadi namanya din dinamakan agama, terjemah daripada din. Kerana apa dinamakan din? Kerana kita diambil daripada kalimah dana yadinu. Tu dengan makna patuh. Dana yadinu dengan makna patuh. Sebab tu dinamakan dengan din. Kerana bila kita beragama, kita patuh dengan segala undang-undang yang terkandung dalam agama. Agama tu banyak nama. Din, millah, syara', syariah. Ada 4 nama bagi din. Dinamakan ad-din. Kerana apa? Kerana terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu dengan mana patuh. Kerana apabila kita beragama, semestinya kita akan patuh dengan segala hukum yang terkandung dalam agama. Dinamakan agama juga dalam bahasa Arab dengan al-millah. Al-millah, millatu Ibrahim. Al-millah. Millah tu diambil daripada kalimah amla yumli, imla'an. Dengan makna imla'an. Imla'an tu maksud dia apa? Kerana malaikat imla' kepada Nabi, menyampaikan hukum kepada Nabi,
Nabi imla kepada ummatul Muhammadiyah. Nabi menyampaikan hukum kepada umat Nabi Muhammad seterusnya. Sebab itulah dinamakan al-millah. Kemudian agama itu dinamakan juga dengan syarak ataupun syariat. Sebab apa agama dinamakan syarak dan sebab apa dinamakan sebagai syariat? Kerana diambil daripada kalimah syara'a. Syara'a kalau kita terjemahkan dengan makna bayyana, menyatakan akan hukum. Syarak yakni Allah Ta'ala menyatakan hukum kepada Nabi, Nabi menyatakan hukum kepada ummatul Muhammadiyah. Jadi Allah itu dinamakan sebagai syari' hakiki, Nabi Muhammad dinamakan sebagai syari' majazi. Itu. Jadi agama itu adalah ibarat daripada perhimpunan jumlah daripada segala hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala memfardukan kepada kita sembahyang, Allah Ta'ala memfardukan kepada kita puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi segala hamba-Nya yang mukallaf atas lidah Rasul, yakni melalui perantaraan Nabi Muhammad, membawakan mereka itu kepada kebajikan yang kekal. Apabila kita melaksanakan segala yang disuruh Allah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang, maka kita akan mendapat syurga, mendapat kebahagiaan yang kekal di hari akhirat. Jadi agama itu dan segala tanda agama itu 4. Alamat bagi seseorang itu beragama itu ada 4 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang jazam. Yang kedua, niat ataupun melakukan ibadah dengan ikhlas. Yang ketiga, melaksanakan segala perkara yang disuruh. Yang keempat, meninggalkan perkara yang dilarang. 4 perkara tu tanda bagi agama. Jadi kalau kita melaksanakan 4 perkara ni, kita dianggap sebagai orang yang beragama. Kita telah menunaikan kewajipan beragama. Dia kata dan segala tanda agama itu, yakni alamat dan segala tanda agama itu 4 perkara. Pertama, sah i'tiqad. Itu yang pertama. Yang paling awal adalah pada masalah akidah, pada masalah i'tiqadiyah. Sebab awal perkara yang wajib ke atas mukallaf adalah ma'rifatullah. Awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala fa'rifi. Yang pertama, sah i'tiqad, yakni i'tiqad yang sahih. Kita i'tiqad Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat ila akhirih. Iaitu jazam, yakni i'tiqad 100%. Jazam ni apa? I'tiqad 100% yakin bahawasanya Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, dengan barang yang diiktikadkan akan dia oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dengan barang yang dipegang oleh golongan ahlu sunnah wal jamaah, yang mana golongan ummatul Muhammadiyah, Nabi kata iftaraqatil ummamus sabiqatu ala snataini wa sab'ina firqatan. Umat terdahulu terpecah kepada 72 puak. Iftaraqatil umamus sabiqatu ala snataini wa sab'ina firqatan, kata Nabi. Terpecahnya umat terdahulu itu kepada 72 puak. Wa sataftariquna salasan wa sab'in, Nabi kata kepada sahabat, dan kamu akan terpecah kepada 73 puak. Minhum firqatun wahidatun najiyatun wasnatani wa sab'una finnar. Satu puak masuk ke dalam syurga, 72 puak yang baki akan masuk ke dalam neraka. Siapa dia puak yang masuk ke dalam syurga? Ma ana alaihi wa ashabi, barang yang aku ke atasnya dan sahabatku, yakni golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kerana dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah adalah berpegang dengan apa yang disampaikan Nabi dan berpegang dengan perkara yang disampaikan oleh sahabat. Jadi tanda alamat beragama itu yang pertama i'tiqad yang sahih. Yang kedua benar qasad, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Benar qasad yakni menunaikan ibadah dengan ikhlas. Jadi ulama membahas
Ikhlas itu terbahagi kepada tiga martabat. Ikhlas itu terbahagi kepada tiga martabat. Wasairul a'mali la tukhallisu illa biniyatin bihaitsu tukhlisu. Seluruh amalan itu tidak akan lepas melainkan apabila disertakan dengan niat yang ikhlas. Jadi ulama membahas ikhlas itu ada tiga martabat. Martabat yang paling tinggi, beribadah kepada Allah kerana Allah itu Tuhan, kita hamba. Itu martabat ikhlas yang paling tinggi. Kita beribadah kepada Allah, menunaikan segala sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah, berzakat, sembahyang fardu dan sebagainya. Kita beribadah kepada Allah kerana Allah itu Tuhan, kita hamba. Itulah martabat ikhlas yang paling tinggi. Allah Ta'ala kata, ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba aku beribadah kepada aku dengan segala perkara yang sunat, maka aku kasih kepadanya. Jadi martabat ikhlas yang paling tinggi nilainya adalah beribadah kepada Allah kerana Allah itu Tuhan, kita hamba. Martabat nombor 2, beribadah kepada Allah kerana nak mendapatkan pahala dan nak mendapatkan nikmat syurga. Itu martabat ikhlas, tapi nombor 2. Itu yang nombor 2. Beribadah kepada Allah kerana nak pahala dan nak syurga. Martabat ikhlas yang nombor 3, beribadah kepada Allah supaya kita menjadi mulia. Tu masalan kita mengamalkan surah Waqiah, itu ikhlas nama dia. Tapi itu ikhlas martabat nombor 3. Kita beribadah kepada Allah tujuan untuk dimuliakan, tujuan untuk mendapat harta. Mengamalkan surah Waqiah itu akan diberi rezeki. Pagi dan petang. Baca sekali pada waktu pagi, pada malam sekali. InsyaAllah akan ada rezeki. Jadi kita mengamalkan surah Waqiah tujuan untuk mendapatkan kemuliaan, tujuan untuk mendapatkan harta, itu pun dinamakan sebagai ikhlas. Tapi itu martabat ikhlas yang paling bawah, nombor 3. Jadi ikhlas tu ada 3 martabat. Jadi yang kedua, tanda-tanda alamat orang itu beragama adalah qasad. Ini tujuan dia betul, menunaikan ibadah dengan ikhlas. Jadi apakah orang yang menunaikan ibadah dengan tidak ikhlas itu diberi pahala atau tidak? Itu berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Tengok nota kaki nombor 1, bawah tu dia kata qauluhu, menunaikan ibadah dengan ikhlas, artinya mengerjakan dia serta ikhlas niat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa tiada disekutukan, tiada disyirikkan pada ibadah itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah di hari akhirat, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan ibadah kepada seseorang yang lain daripada Allah. Ini tidak syirik kepada Allah. Dan telah ikhtilaf ulama, berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama, apakah kalau kita mengerjakan ibadah tidak ikhlas itu sampai pahala atau tidak. Dia kata, dan telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal yang menyengutui pada amalnya bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia, maka memilih oleh Ibnu Abdis Salam dan lainnya akan bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali. Jadi kalaulah kita beramal ibadah, masalah kita mengerjakan haji, kita mengerjakan umrah, tujuan untuk mengerjakan umrah dan berniaga, ada dan di situ, ada syirik situ, ada menyekutukan niat kepada perkara yang lain, apakah mendapat pahala? Jadi pendapat Ibnu Abdis Salam, Sultan Ulama, dia kata tidak dapat pahala langsung. Itu pendapat Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Maka memilih oleh Ibnu Abdis Salam. Ibnu Abdis Salam ni gelaran dia Sultan Ulama. Ibnu Abdis Salam gelaran dia Sultan Ulama, Izzuddin bin Abdus Salam. Dan lainnya akan bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali. Jadi orang yang beribadah
menyekutukan ibadah dengan perkara yang lain. Masalan niat mengerjakan haji, sambil-sambil mengerjakan haji itu dia nak berniaga, ambil barang beli di Mekah bawa balik ke Malaysia. Jadi kata kalau kita mengikut pendapat Izzuddin bin Abdul Salam, tidak dapat pahala langsung. Itu pendapat Izzuddin bin Abdul Salam. Pendapat yang kedua dan memilih oleh Imam Al-Ghazali, bahawasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu, maka jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, maka dapat baginya pahala dengan qadarnya. Atau adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya. Jadi pendapat Imam Al-Ghazali itu agak ringan. Dia kata tengok pada niat. Kalau 70% akhirat, 30% dunia, dapat pahala akhirat. Kalau 70% dunia, 30% akhirat, tak dapat pahala. Itu tengok pada kadar. Kalau akhirat tu lebih daripada duniawi, maka dapat pahala. Kalau duniawi melebihi akhirat, maka tidak mendapat pahala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi nak menentukan sama ada dapat pahala atau tidak, tengok kadar mana yang lebih. Kalaulah kita kata kita niat nak mengerjakan haji, 60% memang nak mengerjakan haji, 40% nak berniaga, maka kita mendapat pahala 60% ibadah. Tapi kata dia kalaulah niat nak mengerjakan haji hanyalah 40%, 60% niat nak berniaga, maka tak dapat pahala. Itu pendapat Imam Al-Ghazali. Pendapat yang kedua. Dan jika bersamaan keduanya, nescaya gugur keduanya. Kalaulah 50-50, 50% niat nak mengerjakan ibadah, 50% niat nak duniawi, nak berniaga, tak dapat pahala langsung. Tu. Kalau bersamaan 50-50, tak dapat pahala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan kalam Ibnu Hajar dalam Hasyiah Idah bagi kitab Imam Nawawi, kemudian dibuat ta'liq ataupun hasyiah daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kalam Ibnu Hajar di dalam Hasyiah Idah cenderung kepada dapat pahala dengan qadar qasad mutlaqan, kerana firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami itu lebih ringan. Dia kata walaupun kita niat 10% ibadah, 90% itu duniawi, tetap dapat pahala kadar ibadah, iaitulah 10%. Sehingga kalaulah kita mengerjakan haji hanya niat 1% ibadah, 99% duniawi, nak berjalan masalan, lepas tu nak berniaga masalan, kita mendapat pahala kadar ibadah, iaitulah 1%. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekadar 1 zarrah, yakni sekadar sebiji sawi, maka dia akan mendapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seumpama sebiji sawi akan satu kebajikan, nescaya Allah Ta'ala akan perlihatkan amalannya di akhirat. Barang siapa yang beramal amalan yang sedikit seperti sebiji sawi, Allah Ta'ala akan memperlihatkan amalannya di hari akhirat. Itu menunjukkan bahawasanya dia tetap mendapat pahala. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, dan pendapatnya lebih ringan berbanding pendapat Izzuddin Abdul Salam dan pendapat Imam Al-Ghazali. Kemudian dia kata ketiga, menyempurnakan janji. Sebahagian daripada alamat tanda orang yang beragama, yang pertama tadi sahih i'tiqad, yang kedua ikhlas, yang ketiga menyempurnakan janji. Apa maksud menyempurnakan janji? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh, melaksanakan segala perkara yang disuruh, mengerjakan sembahyang 5 waktu, mengerjakan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu tanda alamat agama yang ketiga. Yang keempat, ketiadaan melampaui sakat, yakni ketiadaan melampaui batasan, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Itu yang keempat. Kita tinggalkan perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah,
itu tanda agama yang keempat. Cukup 4 perkara ni dinamakan orang itu beragama. Yang ni patuh dengan segala yang terkandung dalam agama. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Dan melengkapi agama itu, yang ini terkandung dalam agama itu atas 3 perkara, iaitulah Islam, iman dan ihsan. Jadi masing-masing ada mafhum. Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Itu akan dibahas akan datang. Dia kata bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Itu takrif bagi Islam. Jadi yang namanya Islam itu adalah mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Lagu mana kita menerima dengan zahir? Apa maksud menerima dengan zahir? Yakni mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Dia istilah dalam bahasa Arab al-ma'lum minad din bid darurah. Barang siapa yang ingkar perkara yang maklum daripada agama dengan darurah, maka hukum dia kafir. Antaranya kewajipan sembahyang 5 waktu. Itu termasuk dalam al-ma'lum minad din bid darurah. Apa maksud al-ma'lum minad din bid darurah? Yani perkara itu difahami, diketahui oleh orang awam dan ulama. Itu al-ma'lum minad din bid darurah, perkara yang diketahui daripada agama dengan darurah, yakni perkara yang difahami, diketahui oleh orang awam dan ulama. Ulama kata sembahyang 5 waktu itu wajib. Orang awam pun mengetahui bahawasanya sembahyang 5 waktu itu wajib. Orang awam tahu kata puasa itu wajib. Ulama pun tahu kata puasa itu wajib. Itu maksud namanya al-ma'lum minad din bid darurah. Sebab itulah kata Imam Ibrahim Al-Luqani, wa man lima'lumin daruratan jahat min dinina yukfaru kufran laisahat. Barang siapa yang menafikan, mengingkari perkara yang maklum daripada agama dengan darurah, maka hukumnya kufur. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang namanya Islam itu adalah menerima dengan zahir. Menerima itu maksud dia apa? Mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Akan barang yang didatangkan oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Artinya dengan ketiadaan fikir dan bicara seperti 2 kalimah syahadah. Dan sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadah, itu sebahagian daripada al-ma'lum minad din bid darurah. Kewajipan sembahyang sehari semalam 5 waktu, itu sebahagian daripada al-ma'lum minad din bid darurah. Kewajipan puasa, kewajipan zakat, kewajipan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan, itu semuanya al-ma'lum minad din bid darurah. Jadi siapa yang ingkar perkara al-ma'lum minad din bid darurah, kufur. Dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu, mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Jadi kalau semata-mata terima dengan tak mengaku, tak dinamakan Islam. Masalan kita kata orang kafir, dia mengaku Islam tu agama yang sebenar, tapi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Adakah dia dianggap sebagai Islam? Tidak. Kerana syarat yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Semata-mata mengaku dalam hati tapi tidak mengucap 2 kalimah syahadah, tak dinamakan seseorang itu Muslim. Dan menerima itu dan dikehendaki, yakni maksud yang dikatakan mengikut dan menerima itu, mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu. Mengaku dengan lidah dengan barang yang tersebut itu, dan tiada menolakkan dia, yakni tidak mengingkari segala rukun Islam. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggal ia akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya.
Masalah kita kata seseorang tu beriman, dia percaya rukun iman, dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, tapi dia tak pernah sembahyang, tak pernah mengerjakan zakat, tidak pernah puasa, tetap dia dinamakan sebagai orang Islam. Cuma dia itu Islam yang asi, orang Islam yang fasik. Tu tetap dinamakan sebagai Muslim yang fasik. Ini berbeza kita dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja kufur. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tak dinamakan kufur. Siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tapi dia tidak menolak kefarduan sembahyang dan dia melaksanakan segala rukun iman, tetap dinamakan sebagai muslim, tapi dinamakan sebagai muslim yang fasik ataupun muslim yang asi. Kalau dia mengerjakan seluruh rukun iman dan mengerjakan seluruh rukun Islam, itu namanya mukmin yang kamil. Itu mukmin yang kamil. Dia ada empat pembahagian. Yang pertama, dia mengerjakan segala rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman pun dia kerjakan, i'tiqad, rukun Islam pun dikerjakan, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Itu namanya mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna, ataupun mukmin an-naji istilah dia. Yang kedua, siapa-siapa yang hanya melaksanakan ataupun berpegang dengan rukun iman tapi tidak mengerjakan rukun Islam, selain daripada mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengucap dua kalimah syahadah tapi dia tak puasa, tak zakat, tak sembahyang, tak mengerjakan haji, tetap dinamakan sebagai mukmin kerana dia masih berpegang dengan rukun iman, tapi mukmin yang fasik. Itu yang kedua, mukmin yang fasik. Kalau dia hanya mengerjakan rukun Islam, sembahyang, zakat, puasa dibuat semua, tapi dia tidak berpegang dengan rukun iman, dalam hati dia tak percaya Tuhan, dalam hati dia tak percaya Nabi, dalam hati dia tak percaya segala kitab yang diturunkan pada Nabi. Jadi dia hanya mengerjakan ibadah secara zahir, tapi pada batin dia tidak berpegang dengan rukun iman. Itu namanya munafik. Itu namanya golongan munafik. Sebab munafik zaman Nabi sembahyang berjemaah 5 waktu, puasa, zakat, tapi selepas kewafatan Nabi mereka murtad. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kalau siapa-siapa yang mengerjakan rukun Islam semata-mata, tidak berpegang dengan rukun iman, itu namanya golongan munafik. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak mengerjakan rukun Islam dan tak mengerjakan rukun iman, itu namanya kafir. Itu rukun iman pun dia tak berpegang, segala rukun Islam pun dia tidak kerjakan, itu namanya kafir. Jadi ada 4 pembahagian. Mukmin yang kamil, yang sempurna. Yang kedua mukmin yang fasik. Yang ketiga golongan munafik. Yang keempat kafir. Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahuikan dan yang maklum daripada agama dengan darurah. Ertinya dengan ketiadaan fikir dan bicara, seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu, mengaku lidah barang yang tersebut itu dan tiada menolakkan, ini tidak ingkar. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggalkan ia akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya. Jadi kalaulah dalam hati itu dia tidak menolak segala kefarduan sembahyang, kefarduan zakat, kefarduan haji, walaupun dia tidak mengerjakan, tetap dinamakan mukmin, tapi mukmin yang fasik. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, bersaksi, yakni mengucap kalimah syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah. Kalau kita saksi satu je, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak ucapkan,
tak dinamakan sebagai muslim. Ataupun orang kafir itu mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tidak iktiraf Allah sebagai Tuhan, tak dinamakan sebagai muslim. Nak dikatakan seseorang itu muslim mesti dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu adalah rasul, pesuruh, utusan Allah kepada seluruh alam. Dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk pada agama Islam. Jadi rukun Islam yang pertama, iaitulah mengucap dua kalimah syahadah, itu khas kepada orang kafir yang nak masuk Islam. Selama mana dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, tak dinamakan sebagai Islam, walaupun dalam hati dia menerima Islam. Selama mana tak mengucap dua kalimah syahadah, tak dinamakan Islam. Adapun anak bagi muslimin, dia tak wajib mengucap dua kalimah syahadah di atas mazhab jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali. Anak bagi muslimin tak wajib mengucap dua kalimah syahadah, dia otomatik Islam. Itu anak bagi muslimin. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki wajib mengucap walaupun sekali. Jadi anak bagi muslimin, jumhur mazhab yang tiga, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, tidak wajib mengucap dua kalimah syahadah. Adapun dalam mazhab Maliki, wajib mengucap dua kalimah syahadah sekali seumur hidup bagi anak orang muslim. Adapun orang kafir asli, wajib mengucap dua kalimah syahadah baru sah dikatakan sebagai muslim. Kalau tak mengucap dua kalimah syahadah, tak dinamakan sebagai muslim, walaupun dalam hati menerima Islam. Sebab tu dia kata, dan rukun ini, rukun mengucap dua kalimah syahadah ni, tertentu dengan orang kafir yang nak masuk ke dalam Islam. Adapun anak bagi orang Islam tidak wajib mengucap dua kalimah syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Rukun Islam yang kedua, mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Awal sembahyang yang didirikan Nabi selepas peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sembahyang zuhur. Sembahyang yang pertama yang didirikan oleh Nabi SAW selepas peristiwa Isra wal Mi'raj, selepas diwajibkan sembahyang, adalah sembahyang zuhur. Kerana Isra wal Mi'raj berlaku pada waktu pagi, pada waktu malam. Jadi pada waktu pagi itu Nabi tak tahu kaifiat lagi. Nabi tidak mengetahui kaifiat untuk sembahyang. Kemudian Jibril menyampaikan kaifiat, maka Nabi melakukan sembahyang pada waktu zuhur, permulaan sembahyang yang didirikan oleh Nabi SAW. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, memberikan zakat, menyampaikan akan zakat. Rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW sepanjang umur dia hanya berpuasa 9 kali. Kerana kefarduan puasa itu pada tahun yang kedua Hijrah, Nabi wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Jadi Nabi hanya berpuasa selama tempoh 9 kali, 9 tahun ataupun 9 kali. Kerana difardukan puasa pada tahun yang kedua, Nabi wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Jadi Nabi berpuasa 9 kali, 8 kali 29 hari, 1 kali 30 hari. Kerana pada waktu itu tidak nampak anak bulan, maka Nabi kata, fa idza ghumma faqmilu iddata sya'bana 30 yauman. Apabila tidak nampak anak bulan, maka sempurnakan 30 hari, sama ada Ramadan ataupun Syawal. Maka Nabi berpuasa 9 kali, 8 kali selama 29 hari, 1 kali selama 30 hari cukup. Tu. Kelima, haji akan Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan haji ke Makkatul Mukarramah bagi mereka yang berkemampuan. Bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan, yakni bagi mereka yang berkemampuan, ada bekalan cukup dan perjalanan tu aman. Bermula iman itu membenar hati akan Nabi SAW pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia dengan dia daripada barang yang maklum
daripada agama dengan darurah. Jadi perbahasan dia dah mula masuk pada perbahasan makna iman dan akan datang akan membahaskan tentang makna ihsan. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada waktu yang berikutnya. Kita berhenti pada kata bermula iman itu. Akan datang kita akan membahaskan tentang makna iman dan membahaskan tentang rukun iman, makna ihsan dan apa yang bersangkutan dengan ihsan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Tadi kita bincang tiga ya. Tiga ni. Ta'rif, maudhu' dengan faedah ya. Tarikh maruf ada 7 lagi. Tapi dalam kitab ni tiga je dia. Tiga je. Sebab dia nak memudahkan orang awam. Ustaz, kitab tu bahasa Arab mana? Minta maaf. Stop. Kitab tu bahasa Arab bahasa Mesir. Yalah. Kitab tu bahasa Arab bahasa Mesir. Dia campur. Ada bahasa Arab, lepas tu bawah bahasa Melayu. So dia campur. Boleh dapat kita? Boleh. Ya.